Salam sejahtera, tema yang dipilih oleh kumpulan kami adalah alam sekitar. Kajian ini membincangkan mengenai salah satu bencana alam iaitu banjir. Kajian ini dijalankan bagi melihat apakah yang menjadi punca sering terjadi kejadian tersebut. Isu yang diketengahkan adalah mengenai pembangunan yang tidak terancang menjadi punca utama berlakunya masalah banjir. Dalam menjalankan kajian, kaedah kuantitatif telah digunakan iaitu memberikan soalan dalam bentuk Google Form yang mana sasaran tugasan ini adalah kepada mahasiswa di Terengganu. Antara objektif yang terdapat dalam kajian kami adalah yang pertama, mengenal pasti faktor berlakunya banjir yang kerap berlaku di Terengganu. Yang kedua adalah mengkaji kesan berlakunya banjir terhadap pelajar IPTA yang ada di Terengganu. Dan yang ketiga adalah mengenal pasti persiapan yang boleh dilakukan oleh pelajar bagi mengatasi isu banjir. Pelbagai isu yang dikesan semasa kajian dilakukan. Antaranya, isu yang diketengahkan oleh para pengkaji ialah mengenai faktor yang berlakunya banjir di Terengganu. Faktor yang pertama ialah sistem peparitan yang tidak terancang di kawasan Terengganu. Selain itu, banjir disebabkan oleh sikap manusia yang negatif seperti pembuangan sampah yang merata-rata dan longgokan sampah yang tidak diuruskan secara sistematik. Isu yang kedua ialah kesan banjir yang berlaku terhadap pelajar IPTA di Terengganu. Antara kesannya ialah pengurusan kewangan pelajar terganggu dan proses pembelajaran pelajar juga terjejas. Akhir sekali, mengenai isu persiapan yang boleh dilakukan oleh para pelajar di IPTA bagi mengatasi masalah banjir ini. Untuk dapatan kajian kami memperolehi sebanyak 60% perempuan dan 40% lelaki yang menjawab soal selidik kami. Lingkungan usia yang menjawab soal selidik kami berusia 20 sehingga 23 tahun dan majoriti mereka daripada Fakulti Perubatan sebanyak 56%, diikuti oleh Fakulti Perniagaan dan Pengurusan dan Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa sebanyak 22%. Untuk metodologi kajian kami memilih komuniti daripada mahasiswa dan mahasiswi UNIZA, dan untuk menganalisis data kami menggunakan Google Form. Capai A menunjukkan 60% responden sangat bersetuju dan 40% responden bersetuju bahawa sistem peparitan yang lemah merupakan salah satu faktor berlakunya banjir di Terengganu. Sistem saliran sedia ada didapati mengikut spesifikasi yang sepatutnya bagi pembangunan di suatu kawasan perumahan. Menurut pandangan Prof. Dr. Hafizat Joachim, masalah penyelenggaraan sungai serta perubahan guna tanah di persekitaran tebing sungai akibat pembangunan mengganggu sistem peparitan dan aliran sungai. Sistem peparitan ketiga ini tidak membentuk satu rangkaian sempurna yang membolehkan aliran air sungai ke sungai utama kemudiannya ke laut. Capai B menunjukkan 90% responden sangat bersetuju, manakala 10% bersetuju bahawa sikap manusia yang sambil lewa dalam penjagaan kebersihan sistem saliran di Terengganu juga merupakan faktor berlakunya banjir. Longgokan sampah, kayu dan batu di dalam sistem saliran boleh mengganggu dan memperlahankan aliran air serta tidak mampu mengalirkan air hujan dengan cepat sekiranya berlaku hujan lebat. Perkara ini membuatkan keupayaan sistem peparitan untuk menampung air yang banyak dan arus deras akan tersumbat sehingga menyebabkan air melimpah keluar. Seperti mana yang diperkatakan oleh Moges Sabapati, iaitu usah menyalahkan alam hanya kerana sikap tamak diri sendiri. Jadi setiap yang berlaku itu datang dari diri sendiri dan harus diperbaiki agar kelestarian alam dapat dijaga. Capai C membuktikan 40% responden sangat bersetuju manakala 60% responden bersetuju bahawa pembelajaran pelajar IPTA kawasan Terengganu turut terjejas disebabkan banjir. Aktiviti luar seperti kerja lapangan atau amali juga hendaklah dijadualkan semula kepada suatu tarikh yang lain
Sehubungan dengan itu, para pelajar dikecualikan daripada kuliah dan pembelajaran sepanjang tempoh bertenang seperti yang dinyatakan oleh Prof. Dr. Mazlan Abdul Ghaffar. Perkara ini membuatkan mereka berasa terbeban semasa menyiapkan tugasan. Bagi soalan 4, carta PID menunjukkan 60% responden bersetuju manakala 40% responden sangat bersetuju bahawa pengurusan kewangan pelajar IPTA terjejas sewaktu terjadinya banjir. Hal ini disebabkan oleh perbelanjaan sewaktu banjir lebih tinggi untuk mereka mengganti semula barang-barangan mereka yang mengalami kerosakan. Sebagai contoh, pelajar perlu membagi kereta atau melozirkan mereka yang mengalami kerosakan akibat dimasuki air banjir. Selain itu, bekalan makanan mereka juga turut terjejas kerana pasaraya dan kedai runcit ditutup akibat banjir, lalu mengakibatkan mereka sukar untuk mendapat stok makanan yang mencukupi. Soalan terakhir, carta PID menunjukkan 50% responden bersetuju manakala 50% responden sangat bersetuju bahawa pelajar IPTA perlu melakukan persiapan untuk berpindah apabila berlakunya banjir di Terengganu. Sebagai contoh, Kamarudin dari Utusan Malaysia telah melaporkan bahawa pihak Universiti Sultan Zainal Abidin ataupun UNIZA telah memindahkan pelajar-pelajar mereka yang terkesan akibat banjir ke asrama universiti. Melalui persediaan awal dapat membantu membendung dan juga mengurangkan jumlah kerugian sekiranya terperangkap dalam bencana. Persiapan lain yang boleh dilakukan pelajar ialah menyediakan kit kemasan yang mengandungi keperluan penting seperti makanan, minuman dan juga ubat-ubatan. Selain itu, menyimpan dokumen-dokumen penting dan juga barang berharga di tempat yang tinggi dan di dalam bekas kalis air. Pelajar juga perlu memastikan bateri, telefon bimbit dan juga power bank mereka sentiasa dalam keadaan mencukupi untuk digunakan semasa kecemasan. Untuk bahagian solusi, kemudian kami telah menengahkan dua cadangan, iaitu yang pertama mengadakan kempen kesedaran tentang persiapan menghadapi banjir bagi pelajar IPTA di Terengganu. Yang kedua, menggunakan platform Persatuan MPP atau Majlis Perwakilan Pelajar untuk menyuarakan cadangan penguatkuasaan peraturan penjagaan alam sekitar di peringkat IPTA di Terengganu. Kerana antara punca berlakunya banjir ialah berlakunya sistem pemberitaan yang tersumbat kerana sampah sarap di sekitar kampus. Kesimpulannya, daripada kajian kami dapati pelajar IPTA di Terengganu akan menghadapi masalah banjir ini pada setiap tahun. Banjir ini akan menyebabkan kesukaran kepada pelajar untuk hadir ke kampus, membeli bekalan dan juga untuk hadir ke kelas untuk sesi pembelajaran di universiti masing-masing. Selain itu, ia juga memberikan kesan negatif terhadap kesihatan pelajar itu sendiri dan menyebabkan pelajar kehilangan banyak barang peribadi di kediaman masing-masing apabila menghadapi masa banjir ini. Oleh itu, tindakan yang efektif dan sepatutnya harus dilakukan oleh pihak-pihak terlibat agar keselamatan dan kesejahteraan pelajar IPTA di Terengganu yang terlibat dengan banjir akan lebih terjamin pada masa akan datang. Itu sahaja dari bulan kami. Sekian, terima kasih.